Ya, khabar semua hari ni sihat? Ramai lagi kat luar ya? Masih lagi dalam perjalanan. Okey, hari ni kita nak berapa pandangan saya bagaimana mungkin anda tidak mencintai Allah. Tak apalah ditinggal tak payah. Suka, suka. Skip, skip lah, skip. Suka main skip-skip alamak. Satu page saja, saya kalau satu page tu cakap sampai 1 jam kakak. Kan, saya satu page cakap 1 jam. Saya dah ada dah berapa. Lambat-lambat. Nasib baik saya tak baca semalam, saya baca banyak. Saya tak payahlah. Satu page je cakap satu page kan. Tak, ini kita dah pernah bincang kan. Bagaimana cara kita nak mencintai Allah. Banyak kali dah saya sebutkan tentang cara-cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak apalah kita tinggalkan saja topik kita yang ke-13 itu, 481, kita terus masuk ke surat 482 di topik kita yang ke-14 bertajuk dua macam cemburu. Cemburu apa tu? Cemburu dengan orang. Mesti dengan orang kan, tak cemburu dengan monyet lah. Ada tak cemburu dengan kucing? Ada. Cemburu apa? Okey, boleh juga suami kita suka dengan motor, kita cemburu dengan motor. Okey lah, boleh lah. Saya terima. Awak ni dengan motor awak je, habis saya macam mana jealous. Saya kita okey lah, boleh. Saya terima. Saya terima contoh macam tu. Baik, sekarang di sini kita ada dua perbincangan ni yang dibahagikan dalam topik tersebut. Sebab tu topik kita pagi ini diberikan ialah dua macam cemburu. Okay? Jadi dia kata cemburu itu terbahagi kepada dua. Pertama, cemburu kepada sesuatu yang disukai, dan yang kedua, cemburu sesuatu yang dibenci. Susah juga ni. Lama semalam saya termenung. Nak cakap macam mana ya? Satu, cemburu kepada sesuatu yang disukai, dan dua, cemburu kepada sesuatu yang dibenci.
Dijelaskan di perenggan yang berikutnya tentang maksud kedua-dua bahagian inilah, tentang cemburu kepada sesuatu yang kita sukai bererti anda sangat ingin mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan cemburu kepada sesuatu yang dibenci bererti anda tidak suka bila sesuatu ataupun orang tersebut menyaingi anda dalam mendapatkan sesuatu lainnya. Boleh faham? Kak ni boleh faham Kak ni? InsyaAllah. Apa yang fahamnya tu? Susah ke tak tu? Susah. Yang nombor 2 tu faham? Nombor 1 tak faham? Faham juga. Okey, saya tanya, apa maksud cemburu terlebih dahulu? Jealous. Senang je. Cemburu. Jealous is in English tau. It's not in Malay. Ustazah nak in Malay. Iri hati. Is it iri hati? Nampak kelebihan orang. Jadi mata merah pula. Mana satu ni? Mata merah ke? Ikan mata merah kan? Kita mata merah ke? Nampak orang lebih daripada kita, kita jealous. Sakit hati, iri hati, apa lagi hati? Semualah masuk sekali, nama kau. Geram, benci. Geram, benci, menyampah, tak suka. Semualah geram. Macam gitu je. Ini nak describe jealous tu macam mana? Macam tu sekali ya. Masya Allah ya Tuhanku. Okey. Dah senyap. Tunggu Ustazah punya jawapan Okey. Ada cemburu yang baik, ada cemburu yang tidak baik. Cemburu yang baik dia motivate kita. Kalau dia boleh buat, saya pun boleh buat juga. Ini baguslah contoh dia. Kalau dia boleh buat, saya pun boleh buat. Itu dalam beribadah lah. Bukan benda jahat lah kan. Yang positifnya. Bagus semua jadi ustazah kat sini. Ustazah yang ajar, Masya Allah, tabarakallah. Ustazah yang ajar. Ustazah pun dah cakap ya. Betul, baru mukadimah dah boleh balik. Okey, sila balik. Ustazah dah pernah ajar. Sila, Alhamdulillah lah. Tak payah saya cakap banyak-banyak hari ni ya. Penat aku baca semalam. Senang ya. Okey, baik. Saya ambil gini kita ambil satu pendekatan yang lebih umum terlebih dahulu tentang maksud cemburu. Cemburu ni dalam bahasa Arab kita panggil sebagai al-ghairah. Okey? Dalam bahasa Arab kita panggil al-ghairah. Ghain. Nampak tak saya punya ni? Alif, lam, ghain, ra, tak marbutah. Okey, al-ghairah. Dalam bahasa Arab disebut dengan ungkapan kata al-ghairah. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia menjelaskan maksud al-ghairah ini, dia kata al-ghairah adalah satu perasaan yang bertukar dalam hati kita. Maknanya cemburu tu ia adalah satu perasaan yang bertukar dalam hati kita yang boleh menimbulkan rasa marah. Ghadban, dia guna perkataan sedemikian. Okey? Kenapa tu? Saya punya mic ke mic lain? Mic saya? Bukan mic saya. Dia marah, alamak. Baru sebut marah dah marah. Tak mula marah-marah. Okey. Tadi saya datangkan pendapat siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam kitabnya Fathul Bari. Dia kata, hiya mushtaqqah min taghayyuril qalb. Ia adalah satu perasaan yang
kita kata terbentuk dari perubahan yang ada dalam hati kita. Sebab kalau kita cemburu kan, perasaannya melibatkan hati. Kita kalau nampak tadi kata ada mata merah, sakit hati, benci, menyampah, semua tu kan, perasaan-perasaan macam tu kan. Dia bukan setakat pada ungkapan lafaz kita, tetapi pertama sekali yang di-attack ataupun yang diserang ialah perasaan. Kita nampak sesuatu, mungkin kita mata merah, perasaan kita, bukan mata kita tahu ya, perasaan kita. Dia serang perasaan kita terlebih dahulu daripada satu situasi yang biasa, ia berubah kepada kemarahan, ketidaksukaan. Okey? Ketidaksukaan yang timbul dalam perasaan kita. Okay, perubahan hati yang menimbulkan rasa marah, yang mana dia kata bisa babil musyarakati fima bihil ikhtisas, yang disebabkan adanya keikutsertaan pada apa yang menjadi kekhususan kita. Faham tak maksudnya? Okay, yang disebabkan adanya keikutsertaan, maksudnya macam ni. Kita sekarang suka sesuatu. Okay, contoh, kita sayang anak kita, tetapi kita nampak anak kita sayang kucing lebih daripada kita. Sayang kita pada anak tu satu benda yang khusus, yang kita rasa kita punya kan, anak kita, kita lahirkan, kita sayang dia, dah besar-besar sayang kucing pula, je gitu. Bermakna ada keikutsertaan, ada sesuatu yang mengikuti anak itu yang sebenarnya kita rasa itu khusus untuk kita. Tentang kasih sayang tu tadi. Kasih sayang kita rasa, saya dengan anak saya khusus. Sayang saya dengan anak saya. Tiba-tiba kucing ni datang, kucing ni pula suka anak kita suka kucing tu. Kita rasa terpinggir. Ini yang menyebabkan timbulnya perubahan pada perasaan kita. Pada hati itu tadi, yang akhirnya kita kata inilah cemburu. Okey, faham maksud tu Okey. Jadi kita kata macam inilah, perubahan hati yang menimbulkan rasa marah disebabkan keikutsertaan tadi. Okey, ada sesuatu yang berkongsi lah, saya guna bahasa saya sendiri lah kalau terjemah bahasa Arab tu nanti kan tak faham. Disebabkan ada sesuatu yang berkongsi dengan apa yang menjadi khusus untuk kita. Okey, baik. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Keadaan ini biasanya ia berlaku pada suami isteri. Betul tak? Ke suami isteri tak ada cemburu? Ada. Siapa tak ada cemburu? Semua ada. Oh, cemburu tak sayang. Kalau tak cemburu tak sayang. Cemburu itu tanda cinta dan sayang. Tak semestinya. Kak Som kata tak semestinya. Ya ke Kak Som? Kak Som tak cemburu? Tak cemburu buta. Cemburu tetap cemburulah. Tapi tak cemburu buta. Kesian cemburu ada buta ada celik ya. Ada buta ada celik juga cemburu ni. Kesian dia. Okey. Jadi Imam Ibn Hajar tadi katakan, ia adalah satu keadaan yang merubah perasaan kita. Kerana ada sesuatu yang mengikuti, yang terpaksa kita share dengan sesuatu yang kita rasa khusus untuk kita. Okay, contoh suami. Kan tiba-tiba, tak nak nanti. Tak boleh nanti kan dia sensitif balik semua marah-marah. Tiba-tiba balik kuliah saya mengamuk-ngamuk kat suami. Kenapa awak mengamuk? Tadi sesuatu nak cakap. Cemburu semua. Masalah pula. Okey. Sesuatu yang menjadi khusus untuk kita, yang kita sayang, yang kita suka, tiba-tiba ada pula yang datang berkongsi dengan kita. Jadi ini satu kita panggil sebagai kecemburuan yang ada pada diri seseorang, yang mana Imam Ibn Hajar kata apa? Dzalika bainaz zaujain, biasanya
situasi itu berlaku antara suami isteri, haza fi haqqil adami, yang mana kita kata itu sebenarnya adalah hak manusia. Cemburu inilah perasaan yang merupakan hak kita. Kita semua, setiap daripada diri kita ada rasa cemburu dan kita tak boleh menafikan perasaan itu. Kalau tak ada maknanya tak normal. Kan? Dia kalau kau tak jealous, tak, aku okey je. Bedek lah. Bedek lah, tak ada maknanya. Dia mesti ada rasa sedemikian. Sikit banyak lah kita kata cemburu ke tak cemburu buta ke yang celik ke apa kan. Dia mesti ada keadaan-keadaan yang begini. Jadi sebab itu di sini, kita kata macam ginilah, saya ambil satu lagi definisi yang lebih umum. Kita nak kata macam gini, cemburu itu ialah perasaan tidak suka yang lahir dari hati apabila melihat orang ataupun sesuatu yang kita sayang, okay, berada dalam keadaan yang kita tidak suka. Dapat tak? Okay, saya ulang balik ya. Perasaan tidak suka, tadi kan Imam Ibn Qayyim kata apa? Imam Ibn Hajar kata apa? Ia merubah perasaan kita. Asalnya kita suka, akhirnya perasaan itu berubah kepada tidak suka. Kenapa kita tidak suka? Apabila kita melihat orang yang kita sayang ataupun sesuatu yang kita sayang berada pada keadaan yang kita tidak suka. Kita tak suka anak kita lebihkan kucing, nampak tak? Saya ambil contoh Kak Siti, tak apalah okeylah. Kita tak suka anak kita lebihkan kucing, itu maknanya kita tak suka. Anak itu berada pada keadaan tersebut, akhirnya datanglah perasaan cemburu. Perasaan tak suka pada keadaan itu. Cemburu ni biasanya dia ada satu perasaan yang tak enak, tak suka, yang tak selesa yang ada dalam hati kita. Biasanya begitu. Jadi ia merubah keadaan yang suka kepada tidak suka kerana kita melihat orang yang kita sayang, sesuatu yang kita sayang berada pada situasi yang kita tidak suka. Kalau kita suka, dia takkan ada jadi cemburu. Kalau seseorang itu dia buat, kita sayang orang tu, kemudian dia buat perkara yang kita suka, kita nampak, kita pun suka, itu tak kata cemburu. Tapi kalau orang itu dia buat perkara yang kita tak suka dan menimbulkan perasaan tak suka juga dalam hati, baru kita kata, oh ini cemburu. Beza cemburu dengan dengki apa beza? Dengki pun perasaan tak suka kan? Betul tak? Ke dengki tu suka? Dengki tak suka. Okey, macam mana Kak ni? Orang itu jatuh. Kalau cemburu, tak payah jatuh lah, naik je. Cemburu tu macam cemburu gitu-gitu je lah, tak suka lah, tak sampai nak suruh kucing tu mati, betul tak? Tak sampai nak suruh kucing tu mati kan, kalau anak kita suka kucing tu. Tapi kalau dengki ni, kita akan ada satu perasaan supaya nikmat orang itu hilang. Ini beza, cemburu dengan dengki. Cemburu tu memang tak suka, dengki pun tak suka. Kalau tadi nak kata tentang ada mata merah, ada macam iri hati, perasaan sakit hati, dua-dua, cemburu dengan dengki dua-duanya ada. Cuma beza, dengki ini kita berharap supaya nikmat orang itu hilang. Kalau cemburu tidak. Cemburu just macam, jealous lah. Macam tu kan. Tapi tak boleh sampai, beli kereta baru ya jealous lah. Mudah-mudahan besok rosak kereta dia. Itu kita kata dengki. Tapi kalau cemburu tak ada. Cemburu macam, beli kereta baru ya. Jealousnya kita tak beli kereta baru. Gitu je lah. Aku pula buat contoh macam budak-budak. Jealousnya, mau kahwin ni jealousnya, besok cerai lah. Itu dengki. Kalau kita dengki, kan? Dia kata, kahwin, boleh kahwin pula ya, biar besok cerai lah tu, besok cerai tu. Itu dengki. Tapi kalau cemburu, kahwin, Allah jealous kahwin, aku tak kahwin-kahwin lagi. Itu biasa. Itu cemburu. Okey, itu cemburu. Saya cuma nak bezakan saja jangan ingatkan saya nak kahwin ke apa, nanti kan tiba-tiba. Tiba-tiba makcik datang, Ustazah saya ada jodoh, tak payah. Tak apa cik. Tiba-tiba kan datang pula calon, berbagai-bagai macam calon. Daripada Woodlands sampai ke Pasir Ris. Okay. So, tak apalah, tak apa. Terima kasih, Alhamdulillah. Saya dah ada calon. Okay, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okay, akan dah masuk kan? Okay, tak apa. Kita banyak doa, insyaAllah lah. Kabul Allah angkatkan doa tu. Kita nampak macam ni lah. Kalau cemburu dengan dengki, dia dua-dua perasaan tak suka daripada satu perasaan yang biasa sahaja, ia merubah hati kita, jiwa kita. Tapi kemudiannya nanti kalau dengki itu kita nak sangat berharap nikmat orang tu hilang. Allah akan tarik nikmat dia. Kita berdoa lah macam itu. Tapi kalau cemburu tidak.
So itu biasalah berlaku dalam suami isteri kan. Takkanlah kita kalau cemburu kat suami kita sampai nak hilang nikmat suami kita tu kan. Maksudnya kalau suami kita suka motor, biar motor dia rosak, biarlah tu, biarlah ni. Taklah sampai macam itu. Kalau ada girlfriend, amboi. Dengar tak apa dia cakap? Kalau ada girlfriend kita masuk meminang lah. Macam gitu dia kata. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Beruntungnya suami kakak. Siapa nama suami kakak? Saya doakan. Kalau suami kita ada girlfriend, kita doakan ke? Kita doakan kita masuk minang lah macam gitu. Masya Allah. Rare jawapan ni. Subhanallah. Takkan maunya dia. Takkan maunya dia. Cakap je boleh lah. Takkan, tapi ada orang boleh. Tak ada masalah. Dalam 101 je lah. Dalam 101 je. Tak boleh banyak-banyak. Selalu tak ada lah. Confirm, confident lah. Sikit orang gitulah. Tapi tak semua macam gitu okey. Faham. Tak apa. Kalau ada, alhamdulillah lah kita kata. Itu kekuatan yang ada pada diri seseorang kan, yang tak ada pada diri kita. Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang ini tadi kan, saya nak balik pada kita punya ni. Saya dah terangkan definisi cemburu tu bagaimana, perbezaan antara cemburu dan dengki. Kita tadi dah bincangkan juga dalam kitab sebut cemburu ada dua. Satu, cemburu yang kita suka, cemburu yang kita tak suka. Okay, yang dibenci, yang disukai dan dibenci. Baik, cemburu yang pertama, dia kata suka kan tadi. Saya buat macam ni lah. Kita ada A, kita ada B. Tadi A ni apa, suka kan? Okey, suka. Imam Ibn Qayyim jelaskan apa tadi suka tu? Yang kita berusaha untuk dapatkan. Yang kita berusaha untuk dapatkan. Bermakna macam ini. Bila kita suka, untuk cemburu yang kita suka ini ialah bila kita jaga apa yang kita suka itu daripada perkara yang tidak kita sukai. Yang menyebabkan bila adanya rasa cemburu, itulah yang akan makin meningkatkan rasa kita untuk menjaga apa yang kita cinta. Ini biasanya berlaku untuk sesuatu, untuk orang yang kita suka, barang yang kita suka, dia begitu. Okey? Jaga supaya tidak merosakkan cinta. Beza dengan B. B tadi tak suka kan? Okey, kita benci. Benci sebab apa? Ada yang menyaingi untuk mendapatkan apa yang kita sayang tadi. Bezanya A dengan B ni kan, A kita cemburu pada orang yang kita sayang. Contoh suami, anak. Kalau barang mungkin, kalau makhluk lain mungkin kucing apalah tu kan, kita sayang. Tapi kalau B ini ialah kita ni cemburu pada orang yang cuba mendapatkan apa yang kita miliki. Jadi sebab tu kita benci. Jadi A ni suka sebab apa? Kita suka orang tu. Tapi kalau B, kita benci orang tu. Dia begitu keadaannya. Beza antara kedua-duanya sedemikian. Jadi A ialah kita cemburu kepada orang yang kita cinta kerana ada sesuatu yang mungkin menggugat kecintaan kita yang dia berada pada keadaan tersebut. Tapi kalau B ini ialah keadaan yang mana kita nampak orang lain yang kita tak suka. Akhirnya orang itu dia berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebab tu tadi dia kata B ni ialah cemburu kepada sesuatu yang dibenci, bererti anda tidak suka bila sesuatu ataupun ada orang tersebut menyaingi.
Dia nak dapatkan. Tapi bukan bermakna kita ni cemburu dengan orang yang orang tu. Okay, ada satu benda ni, contoh B ambil tisu lah. Tisu ni kan, kita suka tisu ni. Okay, kemudian tiba-tiba Kak Som datang, Kak Som kata, ya ambil. Yang saya cemburu bukan pada tisu ni, saya cemburu pada dia. Sebab dia menyaingi untuk mendapatkan tisu ini. Itu B. Okay, cemburu yang kita benci. Maknanya benci pada orang yang datang yang cuba ambil apa yang kita sayang. Tapi kalau A tadi yang kita sayang kan, kita sayang benda ni. Jadi apa-apa yang berlaku pada dia, itu yang buat kita rasa cemburu. Tiba-tiba ada orang nak usik, yang kita, jangan usik, saya punya. Macam itu keadaannya kan. Kita jadi cemburu, jealous. Tiba-tiba ada orang datang nak pegang-pegang, jangan pegang, saya punya. Macam itu keadaannya. Ini cemburu yang kita suka sebab kita suka dia. Suka dia. Dia suka kotak ni lah. Contoh, saya bagi contoh. Nak bagi orang nanti kan salah faham pula. Kita suka ni. Okay? So, ini beza antara A dan B. Itu antara cemburu yang kita suka dan cemburu yang tidak kita suka, iaitu kita benci itu tadi. Okay? Baik. Dalam hal ini, saya nak datangkanlah tentang satu keadaan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada sebuah kisah tentang isteri-isteri Nabi SAW yang cemburu. Pernah dengar tak kisah pecah pinggan? Kenapa pecah pinggan tu? Bau madu? Bukan. Kak Som ni madu aja. Fitri ingat tak Fitri? Tak ingat. Bawa makanan, okey? Aisyah nampak Aisyah pucakkan. Oh, dahsyat Aisyah. Isteri lain. Jadi Nabi dekat rumah siapa tu? Rumah Aisyah. Betul ke rumah Aisyah? Oh, ada study group kat depan ni. Macam mana? Tapi kenapa pinggan tu pecah? Okey, saya tahu, tapi puncanya apa? Jealous, betul. Itu saya nak dengar tu perkataan tu. Kerana cemburu. Itu boleh berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW, bermakna rumah tangga kita pun jangan haraplah okey je, tak apalah, madu A hantar makanan dekat madu B kan, okey aja. Kalau itu boleh berlaku pada rumah tangga Nabi SAW, kita dapati bahawa cemburu itu adalah fitrah yang biasa, yang ada pada diri kita sebagai manusia biasa. Hatta isteri-isteri Nabi SAW juga memiliki perasaan itu. Dan di kalangan para sahabat Nabi juga memiliki perasaan itu. Nabi SAW juga memiliki perasaan itu. Perasaan cemburu ini. Okay, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seorang sahabat menceritakan bahawa ada seorang isteri Nabi, dia menghantar makanan ke rumah seorang isteri Nabi SAW yang lain. Yang mana Nabi SAW pada waktu itu di dalam rumahnya. Nabi dekat rumah Aisyah, datang Ummu Salamah bagi makanan. Ummu Salamah datang bagi makanan. Tapi yang bagi bukan Ummu Salamah, pembantu rumah tu lah. Hantar bibit nanti hantar rumah Aisyah, aku saya buat ni, bagi suami saya makan, macam tu. Jadi pembantu ni datang, hantar makanan di rumah Aisyah. Aisyah nampak, Aisyah pun dia jealous, dia hempas piring tu, pecah. Piring tu pecah, kemudian dia berlaku di hadapan para sahabat Nabi SAW. Sebab tu ni mereka ceritakan. Nabi SAW dia kata, yaqulu gharat ummukum. Penggunaan perkataan al-ghairah itu diwujudkan dalam hadis ini untuk menunjukkan adanya rasa kecemburuan pada isteri-isteri Nabi SAW. Bila berlaku hal itu, Nabi kata kepada para sahabat, gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Relax Nabi Kalau kena suami kita apa ni? Awak ni buat malu saya, depan-depan member saya awak buat macam tu. Awak tak boleh kawal ke perasaan awak? Jatuh piring, nak lepas orang balik lah jatuh piring. Kena marah Depan-depan tetamu kata mana akal awak letak? Itu suami kita lah. Nabi SAW relax je. Gharat ummukum, senyum. Relax. Ibu kalian cemburu. Acknowledge Nabi acknowledge perasaan isteri tu, masya-Allah. Itu sebab tu Nabi kata apa? Yang terbaik di kalangan kalian ialah yang terbaik pada isteri kalian, dan aku adalah yang terbaik pada isteri aku.
Itu keadaannya. Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam summa habasal khadima hatta utiya bi sahfatin min indillati huwa fi baitiha fadafa'a as-sahfata as-sahiha ila allati kusirat sahfatuha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kutip uh, piring yang pecah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil piring yang baru, piring yang daripada rumah isteri ni lah, Aisyah tu, bagi kepada pembantu rumah ni, gantikan guna piring Aisyah. Jadi gitu cara Nabi SAW menyelesaikan keadaan tersebut. Namun yang penting kita nak lihat di sini, berlaku kecemburuan dalam kecintaan itu tadi merupakan satu hal yang normal. Dalam rumah tangga Nabi SAW, ia berlaku sedemikian. Dan bila seorang sahabat Nabi radhiyallahu an yang bernama Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah, dia menyebutkan satu perkataan yang akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Mughirah kata, Sa'ad bin Ubadah dia kata begini, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghaira musfahin." Dia kata, kalau aku nampak isteri aku bersama dengan seorang lelaki, maka akan aku penggal leher dia. Dengan pedang aku ini tanpa aku nak cakap banyak. Tak payah cakap banyak, aku penggal dia leher. Tu. Jadi Sa'ad bin Ubadah kata begitu. Itu kita kata kecemburuan. Perasaan yang berubah dalam hati kita. Kita sayang isteri itu, tapi kemudian bila isteri itu dia mungkin selingkuh dengan lelaki lain yang akhirnya menyebabkan suami ini jadi rasa marah. Perasaan itu cemburu yang menyebabkan boleh berlakunya pembunuhan. Dan kata-kata itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata begini kepada mereka yang menyampaikan, wahai Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah dia cakap gini, dia nak penggal bini isteri dia, nak penggal leher lelaki tu kalau dia nampak. Nabi kata apa? Ata'jabun? Adakah kalian hairan? Kenapa nak hairan kan? Ata'jabuna min ghairati Sa'din, Nabi guna perkataan tu. Adakah engkau rasa pelik dengan kecemburuan Sa'ad? Lalu Nabi kata apa? Wallah, demi Allah, la ana aghyaru min, aku lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah. Nabi kata gitu. Aku lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah. Wallahu aghyaru minni, dan demi Allah, Allah itu lebih cemburu daripada aku. Nampak tak? Nabi SAW bila dikabarkan tentang kecemburuan Sa'ad bin Ubadah, Nabi kata apa? Tak perlu pelik. Maknanya itu adalah perasaan yang normal, satu rasa yang biasa yang ada pada diri kita sebagai manusia biasa. Kemudian Nabi kata apa? Aku demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah. Jadi sebab tu aku tak pelik keadaan itu berlaku. Tetapi Allah lebih cemburu daripada aku. Nabi SAW sebutkan begitu. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Nanti saya jelaskan bagaimana kecemburuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni di kalangan makhluk. Baik, terus kita masuk kepada kitab kita di sini. Masuk terus pada perenggan yang terakhir sekali. Perenggan yang kedua tu tinggalkan, tak apa. Itu kalau baca nanti dia posang. Tak apa. Tinggalkan je perenggan yang kedua tu. Terus masuk kepada perenggan kita yang terakhir di situ. Bentuk kecemburuan yang terpuji dalam hal mencintai Allah adalah cemburu jika cintanya kepada Allah akan berpaling. Jadi sekarang tadi kita ada dua kan cinta. Satu cinta yang disukai, cinta yang dibenci. Tetapi kita ada satu lagi kategori yang kita panggil sebagai cemburu yang terpuji. Tadi saya sebut cemburu ke cinta? Sorry silap perkataan. Cemburu yang dipuji, cemburu yang disukai, cemburu yang dibenci. Kita ada dua bahagian tadi kan. Sekarang ini dia kata antara kedua-dua itu kita ada satu lagi jenis cemburu yang kita panggil ia sebagai cemburu yang terpuji. Cemburu yang terpuji ini ia khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada kecemburuan di situ. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijelaskan kepada kita dalam hal mencintai Allah adalah cemburu jika cintanya kepada Allah akan berpaling kepada selain Allah. Jadi kalau kita ni cinta kepada Allah, kemudian berlaku sesuatu yang kita tahu akan menyebabkan cinta kita berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun ada rasa cemburu. Itu dimaksudkan dengan cemburu yang terpuji. Yang mana dengan kecemburuan itu menyebabkan kita ni nak jadi seorang muslimah yang berusaha menjaga
cinta kita kepada Allah agar ia tidak berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan dengan contoh yang kedua di sini. Dia kata cemburu jika ada orang lain yang mengetahui kadar cintanya kepada Allah lalu merosaknya. Kita cinta kepada Allah, kemudian kawan kita tahu, kau cinta pada Allah, yang dia berusaha untuk merosakkan cinta kita pada Allah. Contoh macam mana? Antara cara kita cinta pada Allah apa? Bagi saya satu contoh. Apa dia? Buat apa yang disuruh. Okay, lebih spesifik lagi pada amalan. Zikir, okay, selain itu? Solat sunat, baca Quran, okeylah semua. Zikir, baca Quran, solat tepat waktu, semualah. Okay? Tanda kita cinta kepada Allah. Kawan kita ni, contoh saya bagi contoh gini. Kawan kita ni tengok, kita ni suka baca Quran. Okay? So kawan kita ni nak rosakkan. Dia ajak buat benda merepek. Okay? Okay, betul lah. Dia ajak kita buat benda-benda merepek supaya kita ni tak ada masa untuk baca Quran. Kita kan, kita akan tahu kawan yang ikhlas dengan kawan yang tidak ikhlas. Okay, lama-lama kita akan tahu kawan ni bila aku time nak baca Quran mesti je, ada je. Mesej lah, call lah, ajak pergi sana lah, pergi sini. Dah tentu tahu waktu tu aku tidur. Contohlah kan. Dan tentu tahu waktu tu kita baca Quran. Dia tak, waktu tu jugalah dia nak ajak kita pergi sini-sini. Bermakna si kawan ini dia berusaha untuk merosakkan. Kerana apa? Kawan tu tahu kita ni suka baca Quran ni. Tak payahlah si Som baca Quran, aku nak kacau dia. Biar dengan aku je. Biar dengan aku je kan. Biar dia punya masa dengan aku je. Dia nak buat macam gitu. So, kita nampak kan keadaan tersebut berlaku. Maka kita pun berusaha. Kita rasa macam, cemburulah nanti Quran aku macam mana. Kita rasa gitu kan. Quran aku macam mana. Nanti aku dengan Allah macam mana kalau aku asyik dengan dia. Ini kita panggil sebagai cemburu. Cemburu jika ada orang yang tahu kadar cinta kita kepada Allah dan orang itu dia nak merosakkan kadar kecintaan tersebut dan akhirnya kecemburuan itu menyebabkan kita berusaha untuk jaga cinta kita kepada Allah. Kita pun bukanlah kita kata macam tak nak kawan dengan dia, tidak, tapi kita pun agak-agak lah. Kan, kalau dia ni kita pun bagi alasan, dia tak boleh lah, saya nak ni, saya nak tu, saya nak ni. Kita bagilah alasan yang baik lah pada diri dia. Okay, nanti lama-lama dia pun pergilah, dia pun boring. Boring lah, asyik aku ajaknya baca Quran, baca Quran. Tak ada benda lain nak buat. Dia pun sudahlah, kau jangan kacau dia ni waktu tak baca Quran. Dia dah tahu dah. Kan, so dia tak ganggu kita lagi. Bermakna kita ini berusaha menjaga cinta kita kepada Allah bila ada hal-hal sedemikian yang berlaku yang nak merosakkan kecintaan tersebut. Okey, atau cemburu jika cintanya kepada Allah tercemar dengan sesuatu yang tidak disukai kekasihnya, iaitu sesuatu yang Allah tak suka. Jadi kita ni kalau cinta kepada seseorang, kita akan berusaha untuk jaga. Okey, jaga tu macam mana? Apa yang dia tak suka kita tak buat. Biasanya macam gitu. Kita sayang suami kita kan. So suami kita dah beritahu dah, yang I tak suka you keluar malam, I tak suka you buat ini, I tak suka. So kita faham. Bermakna kita tak akan buat perkara tu. Malam tak keluar kan. Kalau kata kalau pergi keluar soal Sakinah, balik terus masak. Tu kan, I tak suka you merendak kan. Jalan sana jalan sini orang kawan duduk minum kopi, I tak suka. Okeylah. Yang penting dia suka kita pergi belajar. Sudah, kita memahami keadaan sedemikian, lepas kita kuliah kita terus balik rumah, kita masak. Senang. Bermakna kita jaga kan. Kita tak buat apa yang kita tak suka kan, sebab kita sayang dia. Jadi kalaulah perkara-perkara hal itu berlaku, menyebabkan berlakulah kecemburuan dan sebagainya, itu akan menyebabkan cinta kita tercemar. Begini keadaannya yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kepada kita. Dia kata kita ni akan ada rasa cemburu sedemikian kalaulah sesuatu itu mencemari kecintaan kita kepada Allah. Dia berikan contoh kat sini. Apa contohnya bagi? Sifat riak. Sifat riak tu apa? Menunjuk-nunjuk. Apa beza riak dengan sum'ah? Sum'ah nak orang puji, riak tak nak orang puji. Macam mana? Apa beza riak dengan sum'ah? Sum'ah pun dia boleh menyebabkan cinta kita tercemar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dua-dua tu kita buat kerana manusia, kerana makhluk, bukan kerana Allah. Cuma bezanya sum'ah ni sesuatu yang nak dengar lah tadi, sami'ah, daripada perkataan sami'ah kan.
Kita buat sesuatu tu supaya orang dengar dan orang tu puji kita. Kalau riak ni ra'a, nampak, bahasa Arab je gitu. Ini perbezaan bahasa. Sum'ah daripada sami'ah, riak daripada ra'a. Ra'a maknanya kita nak orang nampak. Tapi kalau sum'ah tu sami'ah, kita nak orang dengar. Bila orang dengar, orang nampak, orang puji kita. Itu keadaan. Tapi dua-duanya lah berkaitan dengan kita nak buat sesuatu perkara bukan kerana Allah. Kita buat perkara itu kerana nak dipuji oleh makhluk. Itu perbezaan antara riak dan sum'ah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu amal ibadah yang adanya riak ini, inilah yang menjadikan kecintaan kita kepada Allah tercemar. Jadi kita jaga. Kalau aku buat ni kerana makhluk, kerana orang nak puji aku, lebih baik jangan buat. Kita tinggalkan perkara tersebut. Okay? So sebab apa? Kita nak jaga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi situ ada ujub. Ujub maksudnya dalam diri kita. Okay? Orang tak nampak dah. Nampaknya macam tak riak, nampaknya tak macam tak sum'ah. Tapi dia dalam diri dia. Okay? Kemudian ada kecenderungan cinta kepada yang lain dan kelengahan diri sehingga tidak menyedari limpahan anugerahnya. Baik, singkat kata dia kata di sini, okay, perenggan yang berikutnya, singkat kata, kecemburuan yang terpuji itu adalah kecemburuan yang menuntut diri untuk bertingkah laku, bekerja dan berbuat semata-mata untuk Allah. Jadi kita faham begini Muslimah, cemburu yang terpuji ialah cemburu yang menuntut diri kita untuk melakukan semua perkara kerana Allah. Sebab itu kita kata ia adalah cemburu yang terpuji. Kerana kita nak jaga cinta kita kepada Allah itu supaya ia tidak tercemar, supaya ia tidak diduakan, supaya ia bersih daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Singkat katanya begitulah, disebut begitu. Ia juga harus cemburu bila ada sebahagian waktunya tersita untuk sesuatu yang tidak menghasilkan keredaan Allah. Jadi kalau kita lihat masa kita 24 jam, ada perkara yang kita buat dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, kita rasa cemburu. Sebab apa? Kita buat perkara yang tidak menggapai redha Allah. Jadi kita berusaha untuk menghalang diri kita buat perkara yang tidak baik, akhirnya terjagalah diri kita dan kita buat perkara itu ikhlas kerana Allah. Ini juga baik kan untuk diri seseorang. Kecemburuan seperti ini adalah kecemburuan dari pihak hamba. So itu daripada pihak kita sebagai hamba Allah yang mana kita cemburu. Jadi kita bagi kepada dua macam ni. Ni boleh padam? Tak ada siapa nak ambil gambar Sempat tulis tak boleh hilang. Jadi tak bersih. Oh, dia tak ada lock Okay. Okay, kecemburuan yang terpuji kita bagi kepada dua Satu, pihak hamba yang tadi kita baru baca. Kedua, pihak Allah. Yang pihak hamba tadi kita bincangkan bila kita ni rasa bahawa ada orang yang cuba merosakkan cinta kita kepada Allah. Bila kita ni lihat ada sesuatu yang boleh mencemarkan cinta kita kepada Allah. Ini semua bentuk-bentuk cemburu yang berlaku kepada pihak hamba sebagaimana yang terdapat pada perenggan tadilah yang dah kita bincangkan. Okay, sampailah dia kata akhir sekali kesimpulannya kita kata cemburu yang terpuji di pihak hamba itu ialah perkara menuntut hamba tersebut buat semua perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi cemburunya terpuji. Sebab apa? Kalau kita tidak ada cemburu yang begini, kita akan jadi orang yang riak, ujub, kan, sum'ah, macam-macam perkara. Mungkin bahkan boleh buat perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak mampu untuk menjaga kecintaan tersebut. Okey,
Baik, jadi di sini dia kata, adapun kecemburuan Allah kepada si hamba yang mencintainya, hal ini terlihat dari tidak senangnya Allah tatkala melihat hambanya berpaling dari cinta terhadapnya kepada yang lainnya. Pasalnya, cinta yang dicurahkan si hambanya menjadi terbahagi-bahagi kepada kecintaan. Mana? Kepada kecintaan terhadap sesuatu yang lain. Jadi ini kecemburuan pada pihak Allah untuk kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi Nabi SAW, Nabi kata apa? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah aku lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah. Dan Nabi kata wallahu aghyaru minni, dan demi Allah, Allah itu lebih cemburu daripada aku. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ada menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata begini, innallaha yagharu. Sesungguhnya Allah itu maha cemburu. Jadi cemburu tu ada, kita kata sifat Allah. Okey? Wa innal mu'mina yagharu, dan orang yang beriman juga cemburu. Satu, kita kata cemburu ini adalah sifat Allah, cemburu itu juga adalah sifat orang yang beriman. Jadi kita ni jadi orang beriman kan? Maka kita perlu ada rasa cemburu. Cemburu tu dia akan bantu kita untuk mengawal keadaan. Jadi biasanya begitu. Saya bagi contoh begini, dia bahaya tau. Sebab tu tadi saya kata, ada tak tadi isteri yang tak cemburu? Cemburu tu sangat penting sebab dia akan menghalang pasangan kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Bayangkan kalau kita tak ada cemburu, pasangan kita akan buat apa saja yang dia suka. Termasuklah diri kita. Pasangan kita akan ada rasa cemburu pada diri kita, itu bagus. Sebab ini adalah sifat orang yang beriman. Sekarang kita seorang muslimah yang beriman kepada Allah. Kita ni meletakkan diri kita pada satu tempat yang sangat bahaya. Kalau kita dengan pasangan kita kata, oh jealous, what is jealous? Jangan cakap macam itu. Jealous mesti ada. Apa kelas nak jealous ni? Jealous ni mesti ada sebab ini sifat orang yang beriman. Kerana apa? Kecemburuan kita itulah yang akan mengekang suami kita buat perkara yang tidak baik. Kita selalu jealous kan kalau suami kita berbual dengan perempuan lain, betul tak? Kita jealous kan suami kita teks perempuan lain kan? Bagus. Betul, bagus. Sebab apa? Suami kita tahu yang kita tak suka perbuatan tu perbuatan dosa, betul tak? Suami kita kalau dah bertepuk tampar dengan perempuan lain, of course kita tak suka, kita jealous. Kan? Kenapa kita tak suka? Kenapa kita jealous? Sebab itu perbuatan yang Allah larang. Perkara tersebut boleh membawa dia masuk kepada kancah perzinahan. Mula-mula teks kan, lepas tu jumpa. Kita kalau daripada awal kita nyatakan saya tak suka. Saya cemburu. Yes, saya cemburu. Bagus keadaan itu. Ini sifat orang yang beriman. Yang mana akan menghalang. Suami tu bila dengar, oh isteri aku tak sukalah, dia tak buat. Tu kalau dia buat belakang kita tu lain cerita lah ya. Kalau dia buat belakang kita lain cerita lah. Tapi yang penting yang saya nak kata, perasaan cemburu tu perlu ada dalam kita ni membina rumah tangga. Begitu juga dengan suami tu tadi. Suami bila dia cemburu, isteri ni pergi mana-mana, tak bilang dia apa kan, baguslah. Sebab itulah untuk menjaga kehormatan si isteri. Yang mana dia itu dah menjadi milik orang lain dan dia perlu tahu, milik si suami itu, yang dia perlu tahu menjaga batas dia, ke mana saja dia pergi. Dan ada satu sifat tanggungjawab pada diri seorang suami tersebut. Kita jangan kata, itu pun you nak jealous, itu pun you nak jealous. Benda-benda begini kita kena fikir dengan secara logik. Kenapa Nabi kata Allah itu maha cemburu dan orang yang beriman itu juga cemburu? Sebab itu adalah perkara yang menghalang diri kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi bayangkan, oh you nak teks dengan perempuan mana-mana, teks lah yang, I tak kisah. Bahaya kan? I tak cemburu pun, jealous. Apa benda jealous, tak kelas lah perempuan jealous-jealous ni. Kalau kita memiliki sifat yang begitu, saya kata memang tak kelas lah awak. Betul, memang awak tak ada kelas lah. Sebab awak menjatuhkan diri awak daripada sifat orang yang beriman. Sebab apa Nabi kata, orang beriman dia cemburu. Sebab apa kita cemburu, perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Kita tak nak pasangan kita buat perkara sedemikian. Bila kita tekankan hal itu, yes, pasangan kita faham dan hal tersebut menjaga hubungan kita kan. Ini jangan cerita pasal suami kita nak nikah lagi satu couple, itu lain cerita lah. Itu benda-benda lain cerita lah. Tapi yang kita nak kata sekarang inilah, kecemburuan itu dia boleh mendorong kita bawa kepada perkara yang baik. Sebab itu di sini Nabi kata apa? Innallaha, tadi Nabi sebut, yagharu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha cemburu. Wa innal mu'mina yaghar. Dan orang beriman memiliki sifat cemburu.
Nabi sebut begitu. Wa ghairatullah, dan Nabi jelaskan kepada kita bagaimana kecemburuan Allah kepada para hambanya. Nabi kata gini, wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min ma harrama alaihi. Dan kecemburuan Allah itu ada bila seorang yang beriman dia mendatangi perkara yang Allah haramkan. Bermakna begini ya muslimah, hidup kita bila kita buat perkara-perkara dosa, perkara maksiat, Allah cemburu. Hamba aku ni buat perkara dosa. Ini kita panggil sebagai kecemburuan di pihak Allah yang ada pada seseorang hamba. Bila hal itu kita faham, saya kalau buat perkara ini nanti Allah cemburu, kita tahu perkara itu perlu ditinggalkan. Kerana hal itu adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Okey, hadis tadi hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Wa min ajli ghairatillah. Dan oleh kerana kecemburuan Allah itu, haramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Oleh kerana Allah cemburu terhadap hambanya yang mendatangi perbuatan-perbuatan yang haram tersebut, maka Allah haramkan perbuatan itu tidak kira sama ada ianya dibuat secara zahir maupun secara batin. Senang kata beginilah, tak kira kita buat dosa itu, dosa yang zahir ataupun dosa yang batin, itulah yang akan mendatangkan kecemburuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menuntut kita untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kerana bila Allah cemburu, bermakna kita buat perkara yang dosa. Senang kata begitu. Sama juga kan, saya tak samakan Allah dengan makhluk. Cuma kita nak berikan satu analogi yang boleh kita faham. Kenapa kita cemburu kepada pasangan kita? Sebab dia buat perkara yang dosa. Biasanya begitu. Dia buat perkara yang tak adil. Dia buat perkara yang kita nampak macam tak sepatutnya. Kalau bahasa sekarang kata, I cannot brain lah. Bahasa-bahasa macam tu kan. I cannot brain lah apa dia buat macam itu kan. Kita nampak sebab kita tak suka kan benda tu kan. Benda yang kita tak suka. Allah begitu. Allah tak suka kita buat perkara dosa, sebab tu Allah cemburu. Kita kenapa tak suka pasangan kita buat sedemikian? Sebab perkara itu perkara dosa. That's it. Senang. Kita faham tentang cemburu begitu. Maka di sini, dia jelaskan kepada kita tentangnya. Oleh kerana itulah kecemburuan Allah terjadi bila seorang hamba mengerjakan sesuatu yang diharamkannya. Dengan sebab kecemburuan itu pula, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan perbuatan keji, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itu sebagaimana tadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang saya sebutkanlah, yang Nabi kata apa? Wa min ajli ghairatillah harramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Oleh kerana kecemburuan Allah, maka Allah haramkan perbuatan-perbuatan yang keji, tidak kira sama ada perbuatan itu kita buat secara zahir ataupun secara batin. Kalau ikut kepada ayat yang digunakan dalam kitab kita, yang dibuat secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kerana semua makhluk adalah para hambanya yang harus tunduk dan mengabdikan kepada Allah, tidak kira sama ada lelaki maupun perempuan. Jadi perkara kecemburuan Allah ini yang berlaku terhadap hamba, ianya berlaku kepada kedua-duanya sekali, lelaki maupun perempuan. Kita tak kata Allah cemburu kepada orang lelaki je ke, cemburu kepada orang perempuan je ke, tidak. Dua-dua sekali. Bila dah namanya makhluk Allah, bila kita buat perkara dosa, perkara maksiat, tidak kira sama ada dilakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, Allah akan cemburu. Dan kita kena faham, bila Allah cemburu, bermakna itu adalah perbuatan yang tidak baik yang menuntut kita untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Okey, baik, seterusnya yang perenggan itu tinggalkan, terus masuk kepada berikut. Perenggan terakhir sekali, paragraf terakhir sekali. Saya nak masuk yang pertama sahaja. Berikut ini adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan terkait dengan masalah cemburu kepada Allah. Maknanya kita cinta Allah, ada perkara-perkara berlaku yang menyebabkan wujudnya kecemburuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu. Pertama, ketahuilah siapa saja yang mengagungkan kedudukan Allah di dalam hatinya hingga dia enggan berbuat maksiat kepadanya, maka Allah akan mengagungkan orang itu di dalam hati semua makhluk, sehingga mereka pun enggan menghinakan dirinya. Senang macam ni ya, kita nak faham. Untuk poin 1 sampai poin 7, kita ada 1 sampai 7 tahu dekat dalam kitab kita ni, menyenaraikan tentang pelbagai perkara.
1 hingga 7 ini, ia adalah cara untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham macam tu saja. Sebab kalau letak tentang cemburu kepada Allah, nanti dia agak keliru di situ. So point 1 sampai 7 kan? Okay, 1 to 7 nak cerita tentang kita ni cinta Allah, bagaimana kita nak jaga cinta Allah. Supaya tadi kalau bila ada berlaku kecemburuan terhadap Allah, kita dapat atasinya dengan baik sekali, iaitu dengan menjaga cinta tersebut. Sebab tu di sini yang pertama disebutkan bahawa siapa saja yang agungkan kedudukan Allah dalam hatinya hingga dia enggan berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan mengagungkan orang itu di dalam hati semua makhluk. Kita kalau agungkan Allah dalam hati kita, bermakna kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita letakkan Allah dalam hati sehingga kita tidak ada rasa pun untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi manusia ni biasa kan, dia ada buat salah dan silap. Okey, bila kita buat salah dan silap, tanggungjawab kita, tugas kita ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira berapa banyak kali dosa kita buat. Okey, 100 kali ke 1000 kali ke dosa kita buat, tetap jalan solusinya ialah kembali kepada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata, sesungguhnya aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Dengan kata yang lain, orang yang bertaubat mereka ialah orang yang mengagungkan Allah dalam hatinya. Bila keadaan itu berlaku, Allah akan agungkan kita pada hati semua makhluknya. Ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata tentang hamba yang Allah cinta. Allah ni bila Allah cinta kita, Allah akan beritahu kepada malaikat Jibril. Allah beritahu, Allah sebut nama kita di atas langit. Idza ahabballahu abdan, Nabi kata, jika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan menyeru kepada malaikat Jibril, lalu Allah kata kepada malaikat Jibril dengan ayat ini, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Sesungguhnya Allah cinta kepada seseorang ini, maka cintailah dia. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk cinta orang yang Allah cinta. Dan kita kena ingat, malaikat ini dia tak berkata banyaklah. Kalau kita tanya, kenapa Allah cinta dia? Apa sebab? Dia buat apa? Banyak tanya kan? Malaikat tak. Malaikat bila Allah kata, aku cinta dia, kau cinta dia, dia terus cinta. Begitu keadaan malaikat. Dan malaikat Jibril ini, Nabi kata begini, fayuhibbu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Apa yang dibuat oleh malaikat Jibril? Dia seru kepada seluruh penghuni langit. Maknanya malaikat-malaikat yang lain. Dia beritahu kepada malaikat-malaikat yang lain, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan ini, Allah cintai orang ini, maka kalian cintailah dia. Dan seluruh penduduk langit akan mencintai orang yang disebut oleh malaikat Jibril itu tadi, yang telah disebut oleh Allah kepada dia. Jadi satu kita nampak, ia bermula dengan cinta Allah. Bila Allah cinta, malaikat Jibril cinta. Bila malaikat Jibril cinta, malaikat Jibril suruh penduduk langit semua cinta kepada orang tersebut. Kemudian Nabi kata begini, thumma yuda'u lahul qabulu fi ahlil ardi. Kemudian orang itu pun diterima oleh seluruh penduduk bumi. Dengan kata lain, orang yang Allah cinta, yang dia agungkan Allah dalam hati dia. Tadi kan Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Siapa yang mengagungkan Allah dalam hati dia sehingga dia tak buat perkara-perkara dosa, Allah akan agungkan dia pada hati semua makhluknya. Inilah hadisnya. Iaitu bila Allah cinta dia, dia cinta Allah, Allah suruh malaikat Jibril untuk mencintainya, malaikat Jibril seluruh penduduk langit itu mencintai dia, yang akhirnya penduduk bumi juga akan turut mencintai dia. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mencintai mereka yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada setiap insan yang berusaha untuk mencintai Allah. Cuma biasa kita ni kata kita ni banyak dosa.
Dosa itu yang mencemarkan kecintaan kita kepada Allah. Kan tadi kita dah bincangkan tentang cemburu di pihak hamba itu tadi. Bila kita ni tahu kita cinta pada Allah dan kita buat dosa, kita mesti ada rasa cemburu tadi. Cemburu itu yang menyebabkan kita rasa, aku nak bertaubat kepada Allah, yang akhirnya kita kembali masuk pada track yang asalnya. Sebab itu Abu Bakar radhiyallahu an dikata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya dengan doa yang boleh saya baca dalam solat. Dan doa ini bila Nabi ajar dia ialah pertama intipatinya berkenaan dengan dosa kita kepada Allah. Kita ni kalau kita tanya ustaz ke ustazah, ustazah boleh tak beri saya doa? Bila ustaz dengan ustazah berikan doa tentang nak menghapuskan dosa, jangan kecil hati ya. Jangan kata, ustazah ni ingatkan aku ni banyak dosa kat ni. Sikit-sikit bagi pasal doa taubat. Kan? Kita mula rasa macam itu kan. So kita ni bersihkan hati kita. Kita mesti ada rasa berlapang dada. Sebagaimana Abu Bakar. Abu Bakar minta doa yang umum sahaja kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya yang doa itu boleh saya baca dalam solat. Nabi SAW simple. Nabi kata kepada dia, Qul, wahai Abu Bakar, sebutlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang sangat banyak. Bermakna kita buat dosa yang sangat banyak. Jadi Nabi ajar doa itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar ni ahli syurga ya. Nampak kan? Abu Bakar ahli syurga. Tapi Nabi ajar tentang doa menzalimi diri kita sendiri. Sebab kadang-kadang dosa ini kita buat, kita tak sedar. Kita ada buat perkara-perkara dosa yang menzalimi diri kita sendiri, yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kita dengan azab dan seksa. Tapi bila kita sedar tadi, yang kita tahu, alamak, kalau saya buat perkara ini, nanti kan Allah cemburu. Sebab tadi kita dah belajar, Allah cemburu bila kita buat perkara yang haram. Allah cemburu bila kita buat perkara yang keji. Tak kira sama ada secara terang-terangan ataupun secara rahsia ataupun sembunyi. Jadi kita banyak doa pada Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidaklah yang mengampunkan dosa itu melainkan Engkau, faghfirli, maka ampunilah aku. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Okey. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli. Maaf tadi saya tertinggal satu perkataan. Faghfirli maghfiratan min indik. Tertinggal perkataan itu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, ya Allah, dan tidaklah yang mengampuni dosa itu melainkan Engkau, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan pengampunan yang datang daripada sisi Engkau. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau itu adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keampunan, kita minta kepada Allah dengan rahmat pada doa itu. Dan di kalangan para ulama syarah hadis, ketika mereka membahaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu, mereka kata doa ini biasanya kita baca sebelum salam. Selepas tasyahud, okey? Selepas tasyahud akhir kita kemudian kuatkan tasyahud akhir itu dengan doa ini, lalu baru kita beri salam. Ini yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar ketika dia minta doa yang boleh dia baca dalam solat. Sesuaikan dengan permintaannya, doa itu dibaca dalam solat. Tapi dalam solat tu dia ada banyak tempat kan? Di mana bacanya? Maka di kalangan para ulama syarah hadis kata apa? Doa itu dibaca sebelum salam. Selepas kita baca tasyahud akhir kita, baru kita baca doa itu tadi. Dapat tak doanya? Maknanya dapat? InsyaAllah. Dah hafal dah doanya? Masya Allah, tabarakallah. Kak So dapat Kak So? Tak dapat. Ya Allah, tak dapat. tak dapat. Okey, so saya tulis ya.
Hadis riwayat siapa tadi saya sebut? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Itu dapat? Depan je dapat ya? Hujung tak dapat. Okey, tak apa. Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Melayu. Kakak minta bahasa Melayu. Yang sini minta bahasa Arab. Apa? Dua-dua. Tak boleh dua-dua. Tak boleh dua-dua. Tak, Arab Melayu ni je. Arab. Oh, salah satu direct. Kakak boleh? Boleh insyaAllah Okey. Tak apa, nanti kawan translate kan. Boleh okey. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiruz zunuba dan tidaklah yang mengampunkan dosa illa anta, melainkan engkau, faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli maghfiratan min indik, dengan keampunan daripada engkau. Warhamni, okey. Sebelum tutup doanya, minta rahmat Allah. Maksud rahmat Allah ni kasih sayang Allah. Warhamni, dan kasihilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Okey, doa dia baca bila doa ni? Kau tak boleh bangun. Okey, selepas salam? Sebelum salam, selepas tasyahud. Okey, selepas tasyahud akhir. Jangan tiba-tiba tasyahud pertama Okey, tasyahud akhir. Okey, jadi baca doa ini dalam solat kita setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keampunan. Sebagai bukti kita ni bila doa kepada Allah ni, minta Allah ampunkan kita, bermakna kita agungkan Allah dalam hati kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun akan cinta kita dan akhirnya semua penduduk bumi, penduduk langit mencintai kita. Banyak kali saya ingatkan hidup kita ini kejar pujian Allah. Jangan kejar pujian manusia. Kalau kita asyik mengejar pujian manusia, kita memang takkan ke mana. Itu yang akan menyebabkan kita banyak ada sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Kan makan hati boleh? Boleh. Sedap makan hati ayam Allah. Goreng kan macam tu kan. Sedap Okay. Tak kari. Dah mengajar masak pula Ustazah Sakinah. Okey. Jadi ini merupakan satu perkara lah yang perlu kita fahami tentang cemburu tu tadi dengan betul.
Saya nak berhenti sampai situ saja. Mudah-mudahan ya apa yang kita bincangkan pada pagi ini keseluruhannya dapat difahami dengan baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman pada tajuk cemburu tersebut. Kita ada permintaan di sini daripada seorang jemaah yang minta supaya membacakan Al-Fatihah untuk arwah abangnya yang bernama Ishaq bin Mahmud yang telah kembali ke rahmatullah Jumaat lepas. Okey. Ya. Ishaq bin Muhammad. Saya baca apa tadi? Mahmud Oh, minta maaf. Kenapa saya ni? Ishaq bin Muhammad, minta maaf ya. Ishaq bin Muhammad yang telah kembali ke rahmatullah pada Jumaat lepas. Jadi mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah yang kita baca ini, Allah Subhanahu Wa Taala meringankan siksa kuburnya, Allah merahmatinya, begitu juga dengan ahli keluarganya, Allah berikan kesabaran, kekuatannya untuk menempuhi fasa-fasa kesedihan atas kehilangan abang yang tersayang. Ya ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik muslimat, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Saya berhenti di sini. Nanti insya-Allah bila kita buka kuliah semula, kita akan sambung sampai ke poin yang ke-7. Jadi saya mohon maaf sepanjang tahun ini jika sekiranya ada kesilapan yang berlaku pada pihak saya, mungkin juga pada pihak masjid yang kita tak dapat elakkan lah. Mungkin Ustazah banyak cuti ke apa ya, minta maaf, sikit-sikit sakit dan sebagainya. Apa-apa pun mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa, Allah murahkan rezeki kita. Okay, yang belum kahwin Allah kahwinkan. Yang dah nikah Allah panjangkan lagi pernikahannya hingga ke jannah mudah-mudahan. Okay? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.